Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan pada muka surat 81 di bawah tajuk Al-Mujibus Tsamin, yakni prinsip keselamatan yang ke-8, Al-Hadhr minal ujb wal-ightirar. Berhati-hati terhadap penyakit ujub dan terpedaya dengan amal-amal salih. Tajuk ini telah kita bincang dalam sesi lepas. Cuma pada malam ini sebagai sambungan muka surat 81 Cumanya kita ambil 79 muka surat 79. Wal wajibu 'ala al-insan, di situ. Wal wajibu 'ala al-insan an ya'lam annahu muqassir wa annahu mahma balagha fi 'amalihi falam yuaddi syukra ni'amillahi 'alaihi. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Wal wajib 'ala al-insan, mana perkara yang mesti seseorang manusia tu dia tahu, annahu muqassir, bahawa diri dia ni muqassir ni maknanya cuai. Kita kena sedarlah bahawa diri kita ni banyak berlaku kecuaian, atau kena sedar sifat kita gitu. Walaupun kita ni hebat setara mana pun, dia boleh berlaku tu kan. Walaupun kita jaga, walaupun ke tahap mana pun, dia mesti ada berlaku taksir, yakni cuai terhadap apa yang kita nak buat, mesti ada berlaku. Walaupun sampai ke tahap mana amalan dia, setinggi mana pun amalan seseorang itu, mana dia sekali-kali tidak akan dapat menghargai semua nikmat Allah. Maknanya kalau dengan semata-mata amalan kita nak masuk surga tu tak boleh sebenarnya. Sebab kalau nak dibandingkan dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan amalan-amalan soleh yang kita buat, tak padan sebenarnya. Tak padan. Nak banding nikmat yang begitu besar dan nak banding pula tahap syukur yang kita persembahkan di atas nikmat Allah yang banyak tu, tak mungkin. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, lan yudkhila, muka surat 81 di atas, lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Nabi kata sekali-kali amalan seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Hakikat sebenarnya amalan manusia walaupun sebanyak mana tidaklah menjadi kita terpunca lah. Tidaklah amalan itu sendiri yang memasukkan seseorang ke dalam syurga, tidak. Bila Nabi sebut gitu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah pun gitu juga. Jadi Rasulullah ni masuk syurga pun bukan kerana amalan lah, gitukah? Maka Nabi kata, la wala ana, tidak, aku pun tidak gitu. Illa an yataghammadanillah, kecuali apabila Allah meliputi kurniaan dan rahmatnya kepadaku.
Maknanya Nabi kata aku ni masuk surga kerana rahmat Tuhan. Kerana kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu aku sendiri pun gitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi daripada kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa amalan manusia itu tidak menjadi orang panggil penyebab sebenar untuk seseorang itu masuk surga. Jadi kalau begitu, fungsi amalan itu apa? Jadi fungsi amalan itu adalah untuk mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat Allah itu sebenarnya. Sebab itulah daripada kenyataan inilah para ulama membuat andaian. Dia kata kadang-kadang mana boleh jadi. Walaupun amalan kita orang nampak sikit pun, boleh jadi kita masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu dalam banyak-banyak amalan kita ni sebenarnya hak manakah yang menjadi punca sebenar kita dapat rahmat Tuhan. Kita tak tahu. Apakah punca daripada salat ataupun punca daripada kita berihsan kedua ibu bapa? Hak sebenar yang menjadi faktor terbesar mana kita dapat rahmat Tuhan, kita tak tahu. Sebab itulah kita digalakkan, bahkan dibimbing oleh Nabi supaya kita buat semua kita boleh buat. Walaupun nampak kecil, kalau terbentang di hadapan kita buatlah. Jangan kita pilih hak besar-besar. Kita tak tahu punca sebenar. Sebab dalam hadis tu ada disebut orang buat baik ke anjing pun boleh masuk surga. Nuzamil Bani Israel. Satu yang disebut. Boleh masuk surga. Sebab rahmat Allah. Baik. Wa kana dhalika al-hal fi khiyari hadhihi al-ummah min as-sahabah faman ba'dahum. Wa min dhalika qaul Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah wa huwa min ulama'i at-tabi'in. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Wa kana dhalika al-hal, kalaulah begitu terhadap orang yang terpilih dari kalangan umat, dari kalangan sahabat Nabi. Mana kalau sahabat Nabi pun Nabi kata mu ni semua ni masuk surga bukan kerana amalan. Bukan. Bahkan Nabi kata aku sendiri pun tidak begitu. Tetapi aku dapat masuk surga kerana fadlin wa rahmah. Yani fadlin wa rahmatin, fadlin min Allah wa rahmatih. Kerana kurniaan Allah dan kerana rahmat Allah. Baik. Jadi kalau begitu, makna generasi terpilih dari kalangan umat ini yang terdiri dari kalangan sahabat pun masuk surga kerana rahmat Tuhan, bukan kerana amalan. Padahal kita tahu dah sahabat tu segi amalan hebat pada kita. Pergi perang berpuluh-puluh kali. Hidup sama Nabi, melihat Nabi, belajar dengan Nabi, bersajawab dengan Nabi, dibimbing direct dengan Nabi, pun masuk surga kerana rahmat Tuhan. Tak kita? Itu maksud dia nya. Dan kerana itulah, wa min zalik, lantaran itulah, maka Abdullah bin Abi Mulaikah yang merupakan salah seorang tokoh tabi'in, dia kata gini. Ni Abdullah bin Abi Mulaikah ni salah seorang ulama tabi'in, tokoh ulama tabi'in. Dia kata, adraktu 30 min ashabin Nabi. Dia kata aku ni sempat bertemu dengan 30 orang dari kalangan sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi 30 orang ni aku sempat jumpa dengan mereka ni. Semuanya takut kena penyakit nifak dalam diri mereka. Nifak ni mudah agak je ni, hidup berpura-pura. Dalam hati lain, tapi penampilan luar lain. Itu lawan kepada as-sidq. Jadi ketiga 30 sahabat Nabi semua takut terkena penyakit nifak. Maknanya ke dia? Maknanya sahabat Nabi sendiri ni pun duk bimbang sama, ada sentiasa ada kebimbangan. Kukuh amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Padahal mereka ni malam tak tidur, tahajud, tinggal tahajud qada. Kita tinggal subuh pun tak qada lagi ni. Baru duk mikir nak qada bila. Dia tinggal tahajud pun qada.
Dan kalau amalan sunat hak dia biasa buat, kalau tinggal dia qada. Itu sahabat Nabi. Jadi maknanya sebelum kita pergi lebih jauh, setakat tu jelas bahawa salah satu talbis iblis iblis nak merosakkan hidup kita, dia menimbulkan perasaan terlalu yakin dengan amalan tu. Oh mesti dia tu hati mu tak dimolek. Overconfident lah kita kata. Yakin, aku ni tentu dah syurga agaknya. Tak apa-apa. Semaya Jumaat tak tinggal. Nak malam lagi kuliah. Dengar kuliah. Baca Quran sama. Takut timbul perasaan gitu. Apa tu? Kalau jadi lagu tu, dia akan jadi banyak masalah. Dia akan pandai orang lain dah. Lepas tu dia jadi kurang berharap pada Allah. Sebab apa? Dia lebih berharap pada amalan dia. Tu tafsir. Tu yang dielakkan. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiq hadhihi al-ummah. Sayyidina Abu Bakar dia ni kena ingatlah dalam kitab ni kalau dia tak ada dash itu dia panggil jumlah mu'taridah, kata celahan. Hak dia nak ayat sebenarnya ni anak ambil ni terjemah berdasarkan kepada jumlah mu'taridah kita letak di ujung. Baik, ana baca gini. Wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiq hadhihi al-ummah wa khairun nasi ba'da al-anbiya lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'a yad'u Allah bi fi salatih allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul. Sayyidina Abu Bakar ni bila dia minta kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Siddiq hadhil ummah. Mana orang yang paling benar di kalangan umat Nabi ni? Tak ada dia paling benar. Siapa digelarkan As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ni mana sebaik-baik manusia lepas Nabi, dia paling baik. Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq hadhil ummah. Maknanya orang yang paling benar berbanding seluruh umat Nabi. Dan selepas Nabi, dialah orang yang paling baik. Bila dia tak minta kepada Nabi supaya Nabi ajar kepada dia satu doa, yang mana dia berdoa untuk dia berdoa kepada Allah dalam salat dia. Dia minta kepada Nabi supaya Nabi ada satu doa kepada dia. Dia nak minta doa ni dalam semaya. Apa Nabi ajar dia? Nabi kata, ini doa Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunah? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku sendiri, zulman kathira, banyak kezaliman. Maka aku ni telah banyak melakukan kezaliman terhadap diri aku sendiri. Nabi suruh doa gitu. Wala yaghfiru dzunub illa ant, dan tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau sahaja. Oleh itu, fa' tu kalau dalam bahasa Arab panggil fa' lil jawab, dia panggil fa' lil jawab. Oleh itu, ighfirli, ampunilah dosaku, maghfiratan, dengan suatu keampunan, min indik, dari sisi engkau, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya engkau, engkaulah al-ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha mengasihani. Itu anak terjemuh secara harfiah, mudah faham? Baik. Fakaifa sya'nu biman huwa dunah? Kalau Sayyidina Abu Bakar begini, orang lain yang lebih rendah daripada dia, tak kena nak buat main-main. Setara dia ni, metok dengan Nabi ajar agak satu doa khusus, biar saya boleh metok dalam semaya. Setara Abu Bakar gini. Enggak, kalau kita lebih rendah lagi daripada Sayyidina Abu Bakar, sepatutnya lebih banyak lagi dah. Jadi hadirat kena baca ni antara doa yang Nabi ajar untuk kita baca dalam salat. Nak baca masa mana tu?
Kau baca ketika rokok. Oh ni bacalah ketika sujud tu. Ataupun sebelum buih salat tu. Itu tepat yang disebut dalam hadis. Tepat yang sesuai untuk kita berdoa. Soalan dia pun dia tanya ni kan, doa dalam sembahyang. Tapi nak baca luar pun boleh. Kalau dalam Quran sebut tu doa Nabi tu lebih kurang gini kot. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tu lebih kurang lah. Tu memang apa ni doa Nabi tu. Baik. Jadi hak ni khusus. Maknanya Sayyidina Bakar minta khusus doa supaya Allah ampunkan dosa. Padahal Sayyidina Bakar ni siapa? Lepas Nabi dia paling lebih manusia paling mempunyai kelebihan. Baik. Jadi kita kata dia tak yakin lagi ke dengan amalan dia. Sifat salafus soleh kita, dia sedar amalan dia ni tak mampu nak mengatasi, tak mampu. Kalau nak kira lah dari segi rahmat yang Allah berikan kepada kita, amalan seperti Sayyidina Bakar pun tak mampu lagi nak lawan. Besar lagi rahmat Tuhan tu. Jadi kalau kita lebih lagi lah. Sebab itulah hadirat doa ni merupakan kehidupan. Sebab tu kalau dalam kitab ad-doa hayatul mu'min. Doa ni kehidupan orang beriman. Buat apa-apa pun doa. Tak boleh kau Arab kau Melayu. Naknya kita hubungkan hidup kita dengan Allah melalui permintaan. Melalui permohonan. Mana kalau kita semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Tetapi kalau kita doa minta dengan manusia, kau minta, kau dia serabut. Terang nak tahu. Start malam ni lalu. Minta. Seria yang minta tak sebanyak. Esok minta pula. Lusa minta pula. Oh. Dia kata slow ya. Ya teman-teman ni tak ada kerja lain. Dia kata. Dia tak kata dia lah. Dia kata slow ya. Apa? Orang yang tak suka kita minta acak-acak kali ni. Terang nak tahu. Siapa pun dia tu. Bahkan dalam hadis Nabi, seseorang yang banyak meminta digambarkan macam jatuh daging muka ni. Nak ayatnya tak molek minta dengan manusia. Walaupun harus. Tetapi dengan Allah, siapa dia paling banyak meminta, dialah paling hampir dengan Allah. Itu cara Allah SWT nak didik kita, cara kita berhubung dengan Allah. Salah satu cara untuk kita berhubung dengan Allah supaya tidak putus hubungan kita dengan Allah adalah dengan iktsarud doa. Kita memperbanyakkan meminta kepada Allah. Beza ke ada tu? Jadi kena minta dengan Allah lah. Jangan pergi kubur wali pula minta. Tak, pergi kubur Tok Kenali duk minta. Ya Syekh, wali Allah Tok Kenali, tolonglah bawa doa hamba ni kepada Allah. Minta direct dengan Allah. Kalau kita pergi kubur Tok Kenali nak kata ke dia? Ya Allah, ampunilah dosa Tok Kenali. Kena minta gitu. Mudah-mudahan engkau merahmati Tok Kenali. Itu sunnah dia. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, falaysa li ahadin an yadhunna istighaa'ahu 'an at-taubah ila Allah wal istighfar min adh-dhunub. Bal kullu ahadin muhtajin ila dhalika da'iman. Bal kullu ahadin muhtajun ila dhalika da'iman. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, ini antara mutiara kata daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata tidak sepatutnya, tidak munasabah kalau seseorang itu dia menganggap dia tidak perlu kepada taubat kepada Allah. Dia tidak perlu istighfar kepada Allah daripada dosa-dosa. Kalau ada orang anggap begitu, itu tak patut. Jahim tu. Dia rasa tak perlu memperbanyakkan minta supaya Allah ampunkan dosa, bertaubat kepada Allah. Kalau ada orang sangka, orang anggap dia tak perlu pada perkara itu sebenarnya satu perkara yang tidak patut. Bahkan sebenarnya hakikatnya setiap orang dia memerlukan kepada taubat dan istighfar. Sebab apa? Sebabnya hadirat gini. Anda nak sebut sikit biar apa? Fungsi taubat
Yakni kita bila kita melakukan kesalahan, kita minta, kita kembali semula kepada Allah. Dan kita minta supaya Allah ampunkan dosa dia. Baik. Maknanya orang panggil penghapusan dosa. Jangan kita ingat bila kita berdoa kepada Allah supaya Allah hapuskan dosa kita, kita bertaubat daripada kesalahan, yang hilang itu hanya pahala. Kesan dia hanya hilang pahala, tidak. 3 perkara tu. Ini disebut oleh ulama. Setiap kali kita bertaubat dan kita minta keampunan, dia akan berlaku 3 perkara serentak. Apa dia? Yang pertama, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Sebanyak mana? Wallahu a'lam. Itu sah. Yang kedua, kita dapat pahala. Mana pahala kita bertambah. Pahala kita bertambah. Yang ketiga, dia berlaku, orang panggil apa ni? Dia memberi kesan kepada timbangan di mahkamah Allah. Baik, ana buat contoh gini. Katakanlah dosa kita pun 50, pahala kita pun 50. Sama berat. Bila Allah delete sebahagian dosa kita, hak 50 tadi mungkin jadi 30. Apa ni maknanya? Bila kata 50-50, bila Allah hapuskan dosa kita 20%, maknanya dosa kita tinggal 30%. Maknanya kalau atas dasar hak tu saja pun banyak pahala dah. Sedangkan setiap kali kita bertaubat, setiap kali kita minta keampunan, Allah tambah pahala. Jadi makna proses pengurangan pahala secara automatik dia jadi berat. Bila hapus dosa, bila Allah hapuskan dosa, secara automatik jadi pahala jadi berat. Berat sebab apa? Pertama sekali kerana pertambahan pahala, sebab bertaubat boleh pahala. Lepas tu dosa pula kurang. Jadi bila dosa kurang, secara automatik bila timbang, mestilah kita kata pahala jadi berat. Itu kesan dia. Lepas tu setengah-setengah ulama dia kata, tak, dia ada sah lagi. Jadi pak. Gapo dia? Dia panggil a'la. A'la ni maknanya jadi naik darjat. Orang kuat bertaubat, kuat minta keampunan, dia jadi naik darjat. Itu pak perkara. Kita kena ingat tu. Bukan main-main. Lepas tu ada setengah ulama dia tambah sah lagi. Dia kata, kalau Allah terima taubat dan maghfirah kita, tertutup keaiban kita. Orang tak nampak. Tu dia panggil maghfirah. Walaupun kita buat salah, bila Allah terima taubat kita, orang jadi tak ingat dosa kita. Kalau ingat pun dia tak sebut. Itu mujunah. Kita dulu banyak buat salah. Tiba-tiba kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Bila Allah terima, Allah akan buat orang jadi tak ingat dosa kita. Itulah dia panggil maghfirah. Orang tahu dia buat salah. Ingat sangat. Tapi tak sebut apa. Dia jasa banyak. Dia bertaubat dah. Itu kesan maghfirah. Mana kalau kita capur semua jadi 5. Ini perkara yang perlu kita faham. Jadi jangan bertangguhlah. Jangan kita menangguhkan taubat dan maghfirah. Baik, seterusnya. Seterusnya. Falhasil, maka kesimpulannya, annal abda idza wuffiqa lil a'mali salih. Kesimpulannya, apabila seseorang diberi taufik ni ada kalau kita nak terjemah, kita sebut semua billahi taufik wal hidayah. Apa makna taufik sebenarnya? Taufik ni maksudnya Allah selaraskan tindakan kita biar sesuai dengan kehendak dia. Itu makna taufik. Makna bila kita buat apa-apa dia jadi kena sama dengan kehendak Tuhan. Itu maknanya taufik. Kadang-kadang taufik ni boleh pada orang kampung ya. Tak ngaji tinggi lah mana Allah beri taufik. Bertuah besar hidup dia. Kadang-kadang orang alim tapi tak dapat taufik. Buat salah semacam alim jangan kira. Maknanya orang itu tak dapat taufik. Taufik ni maknanya Allah selaraskan tindakan kita jadi sesuai sama dengan kehendak Allah. Sentiasa dapat redha Allah. Itu makna taufik. Sebab tu di sini idza wuffiqa, apabila seseorang diberi taufik untuk melakukan amal-amal soleh yang berkualiti. Bukan amal soleh saja. Amal soleh at-tayyibah yang berkualiti. Fala yarkanu ila a'malih. Maka orang itu dia tidak menyerah, dia tidak pasrah, dia tidak
dia tidak bergantung kepada amalan dia. Dia tidak akan bergantung dengan, dia tetap bergantung dengan Tuhan. Orang yang bergantung dengan amalan baik ni bahaya. Oh, dia kata, aku akan dapat masuk surga sebab aku banyak derma. Itu tertipu dengan amalan. Yarkan ini boleh dengan makna dia tidak akan tunduk pada amalan dia. Orang yang dia yakin amalan dia itulah penyebab dia masuk surga, orang ni dia tidak akan semak dalam amalan dia. Dia tidak akan muhasabah amalan dia. Tapi orang yang Allah beri taufik, dia tidak akan tunduk pada amalan. Makna dia tidak akan, orang panggil, berserah dengan sebab amalan dia. Oh, kita akan masuk surga. Yakin kita. Sebab apa? Sebab amalan kita ni banyak kita buat. Wala yaghtaru, dan dia tidak tertipu. Wala yaghtaru, dan tidak dia tertipu. Wa ya'jabu biha, dan dia tidak berasa ujub dengan amalan dia. Dia tidak berasa kagum dengan amalan dia sendiri. Tu kalau orang diberi taufik oleh Allah. Bal yakunu khaifan min adami qabuli amal. Bahkan seseorang yang diberi taufik, dia sentiasa timbul kerisauan, kebimbangan. Kok amalan dia Allah tak terima. Walaupun dia yakin dia buat molek tapi bimbang takut Allah tak terima. Sebab itulah nak kali lepas melakukan ibadat dia kata taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amalan kami dan amalan semua kamu ni. Sentiasa dia kata, lepas baca Quran pun taqabbalallahu minna. Ya Allah, terimalah amalan. Tu orang yang sentiasa dapat taufik. Setengah orang tu bila lepas baik, berasa 10 lepas hotel dia tu tak. Tu tak kena tu. Tak boleh gitu. Lepas mai mintalah Allah terima amalan. Taqabbalallahu minna. Tu doa tu Nabi ajar. Terimalah. Baik. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan sedekah. Orang-orang yang memberikan sedekah. Itu ma atau tu sesuatu yang mereka berikan. Kalau nak terjemah secara harfiah, walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan ma akan apa yang atau apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka wajilah, runsing, takut, bimbang, annahum ila rabbihim raji'un, bahawasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Walaupun kuat amal, duk bimbang lagi, takut Tuhan tak terima. Sebab apa? Kena ingat tidak? Ayat ni bermaksud setiap amalan kita yang kita buat, hak baik ke hak buruk ke, semua akan ditunjuk di hadapan Allah. Dia pada hari akhirat ni, sebelum kita ditimbang di mahkamah Allah, ketika berada di pada mahsyar lah, dia panggil ashabul mauqif, mana orang berdiri di pada mahsyar nak tunggu perbicaraan Tuhan. Sebelum dia dibaca kesalahan dia dan disebut kebaikan dia di mahkamah Allah tu. Sebab dalam hadis sebut mahkamah Allah ni dia tinggi macam stage gitu, macam pentas gitu. Setiap orang akan diberi amalan dia, diberi catatan amal. Hak malaikat dia tulis masa kita hidup, itulah pertama kali kita akan baca sendiri. Lagu mana tu dalam hadis sebut, dalam Quran sebut, buku amalan ni akan dicari tuan dia. Dalam hadis sebut, maknanya buku ni melayang-layang di udara, dia pergi cari mana tuan dia. Dia kenal buku ni, dia kenal mana tuan dia. Hak malaikat dia tulis seumur hidup kita. Ada setengah orang ambil buku ni dengan tangan kanan. Itu dia panggil ashabul yamin. Orang-orang bertuah yang ambil buku amalan dengan tangan kanan. Ada setengah tu ambil buku dengan tangan kiri. Itu isyarat kepada keadaan dia yang tidak selamat lah. Baik, tak apalah. Jadi bila dia baca tu, inilah maksudnya anak ayatnya dalam dasar pada ayat ni. Maknanya bila kita baca, kita jadi nampak dah amalan kita hak baik, hak buruk. Bagi orang-orang yang bertakwa, dia rasa alhamdulillah. Bagi orang-orang yang banyak melakukan maksiat, khususnya orang kafir, dia merasakan berat. Bolehnya hari ni boleh pedah hari ni. Dia berasa gitu. Baik. Masa tu orang lain tak tahu tu. Dia tak tunjuk orang, dia baca diri. Selepas tu barulah dibaca, sosok baca, supaya masuk mahkamah lah.
Mula-mula pertuduhan itu, kamu pada tarikh sikit, buat gini. Orang panggil pertuduhan. Maknanya, amalan kita tu akan dibaca, semua orang akan dengar. Hak tu yang dimaksud sini. Dia bimbang. Takut-takut semaya tadi, Tuhan tak terima. Boleh sikit. Atau bimbang. Tu wajilah, takut. Sebabnya, maksud bertemu Allah pada hari akhirat ni adalah untuk diberi pahala amalan baik dan diberi dosa amalan jahat. Baru kita tahu. Itulah pertama kali kita tahu, oh rupanya dosa aku sebanyak ni. Itulah pertama kali kita tahu bahawa pahala aku sebanyak ni. Selepas dia kira. Oh baik kalau hadir-hadirat nak. Arak tugas kita tiba-tiba tengok dosa banyak. Pahala sikit, agak-agak nak mana. Itulah. Jadi kenapa Quran sebut? Supaya kita beringat lebih awal. Beringat lebih awal. Masa duduk atas dunia ni kena beringat lalu. Takut keputusan kita, dosa sampai 70%. Pahala 30%. Parut. Parut saja. Lepas tu nak buat lagu mana? Tak dapat syafaat pun. Lagu mana? Nak minta tolong siapa? Cuba ya. Nak minta tolong ke siapa tu? Lepeh kita. Atas dunia juga meta molek. Tak cak orang-orang marah. Meta molek. Ni. Maknanya kebimbangan ini perlu kita rasakan sebelum kita mati. Dan kena buat tindakan. Itu maksud ayat ni. Ayat ni kalau orang ngaji dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Nampak macam cerita. Ayat ni nampak macam cerita. Tak cerita orang-orang yang bersedekah. Mereka bimbang dalam hati mereka. Takut Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab amalan tu. Jadi bila bila kita tahu Tuhan tak terima tu? Lah ni ke? Tak. Amalan kita buat ni semua tu hadrat kita tahu Tuhan terima tak terima no di hari akhirat. Tu masalah. Kalau tahu lah ni lalu mudah. Sebab tu kita kena tahu bimbang lalu. Kena semok selalu. Kena betul awal-awal. Betul awal-awal. Baik, saya habiskan sedikit lagi. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an-nabi an ma'na hadhihi al-ayah. Qalat wa qalat ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasraqun. Qala sallallahu alaihi wasallam ya bint as-siddiq walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Aisyah radhiyallahu anha pernah dia tanya Nabi tentang ayat ni. Dia kata orang-orang hak takut ni lah, takut amalan dia Tuhan tak terima. Mereka ni puak-puak minum arak kah? Mereka ni puak-puak pencuri kah? Puak-puak penyangat tu kah? Puak-puak hak duk bedah harta rakyat tu kah? Hak gini ni, hak dimaksudkan dalam ayat ni. Puak-puak mana? Dia timbul rasa takut Tuhan tak terima amalan dia. Puak hak minum arak tu kah? Puak-puak penipu, pencuri hak tu kah? Nabi kata, la ya bint as-siddiq. Tidak, wahai putri as-siddiq, yakni putri Sayyidina Bakar. Tetapi orang-orang yang bimbang amalan mereka tidak diterima yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah alladzina yasumun, orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, dan orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, dan orang yang sentiasa bersedekah. Mereka ni takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Inilah orang panggil generasi sahabat, generasi salafus soleh kita dulu. Jadi maknanya hadirat setiap kali kita buat ibadat ni kita kena timbul, ya Allah terimalah ibadat aku. Barulah dia timbul satu proses kesedaran untuk sentiasa membaiki mutu ibadat tu. Dia kena ada. Dalam istilah Imam Ghazali dia panggil muhasabatul amal. Makna kita sentiasa muhasabah setiap amalan baik yang kita buat. Tadi kita main ngorek, lepas ni nak main isya pula. Ya Allah terimalah hak aku buat ni. Kalau Tuhan tak terima kan, berat nah kita nasib kita di hari akhirat. Buruk nah nasib kita, gitulah maksud. Baik, untuk sesi akan datang kita akan bincang pula prinsip yang ke-9. Tadhakkurul hisab wal wuquf baina yadillah. Memperingati
hari hisab, yakni hari bicara di mahkamah Allah, dan ketika berdiri di hadapan Allah untuk dedahkan amalan kita. Berat dia ada tajuk buat dia ni. Kalau orang faham molek dia di dulu amun. Di hari akhirat ni kita duduk di mahkamah tu, kita akan berdepan dengan Allah. Malaikat Allah tu sebagai pegawai, hak tu dia tak terima rasuah tu. Kalau dia rasuah dia tak akal tu. Dia tak akal tu. Hak tu yang bimbang tu. Muka malaikat ni. Mana tak boleh nak sogok lah. Jadi makna kita berhadapan dengan Tuhan, kita nak tahu Tuhan hak mana Tuhan terima ibadat kita, hak mana Tuhan tak terima. Bincang tu pula. Sebagai tazkirah besar untuk kita. InsyaAllah ni kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.